Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari Biologi Tingkatan 5 KSSM. Tajuk yang akan Cikgu kupaskan pada video pada kali ini adalah Bab 4, Pengangkutan dalam Tumbuhan bahagian 1. Okey, baiklah. Standard pembelajaran bagi Bab 4, Pengangkutan dalam Tumbuhan 4.1 mewajarkan keperluan pengangkutan dalam tumbuhan, menghubung kait penyesuaian struktur salur xilem dan trakit dengan pengangkutan air dan garam mineral, menghubung kait penyesuaian struktur tiub tapis dan sel rakan dengan pengangkutan bahan organik. 4.2 menghuraikan faktor yang terlibat dalam laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun, iaitu faktor tekanan akar, tindakan kapilari dan tarikan transpirasi. Menerangkan gutasi dalam tumbuhan, membanding dan membezakan antara gutasi dengan transpirasi dalam tumbuhan dan meramalkan keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan gutasi. Di dalam bab ini, terdapat beberapa kata kunci yang akan kita gunakan, iaitu salur xilem, tiub tapis, sel rakan, trakit, daya lekatan, daya lekitan, tekanan akar, tindakan kapilari, gutasi, translokasi dan fitoremediasi. Baiklah, 4.1 Tisu vaskular. Keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisma multisel yang terbentuk daripada sel-sel yang memerlukan air dan nutrien. Saiz tumbuhan yang besar dan tinggi menyebabkannya tidak mempunyai jumlah luas permukaan yang cukup untuk menyerap keperluan asas daripada persekitaran. Bagi mengatasi masalah ini, tumbuhan mempunyai tisu vaskular untuk mengangkut air, garam mineral dan nutrien ke semua sel. Tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan dikenali sebagai tumbuhan vaskular. Mari kita lihat rajah 4.1 di mana tisu vaskular terdiri daripada xilem, di mana xilem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan daun tumbuhan. Manakala floem pula mengangkut sebatian organik yang disintesiskan oleh daun melalui fotosintesis ke batang dan akar. Tumbuhan bukan vaskular pula seperti alga dan lumut yang tidak mempunyai sistem pengangkutan. Baiklah, kita lihat penyesuaian struktur salur xilem dan trakit dengan pengangkutan air dan garam mineral. Okey, selain mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan juga daun, xilem juga berperanan untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Ini merupakan peranan xilem lah ya. Kita lihat gambar rajah ni. Rajah 4.2a ni. Ini merupakan mikrograf bahagian kelihatan rentas batang dan B ni pula merupakan struktur salur xilem. Ini xilem dan juga trakit. Nanti cikgu terangkan apakah salur xilem dan juga trakit ni. Penyesuaian dia. Okey. Okey, baiklah. Ini dia merupakan salur xilem. Okey, kita lihat. Salur xilem, dia merupakan sel-sel mati apabila matang dan tidak mempunyai sitoplasma. Ingat ya anak-anak, merupakan sel-sel mati apabila matang. Okey, salur xilem, dia tersusun memanjang dari hujung ke hujung. Ya, dari hujung ke hujung. Dia memanjanglah ya. Dia untuk membentuk turus. Okey, yang berterusan. Dia sentiasa continuous. Ini memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Okey, dinding salur xilem mempunyai penebalan lignin yang tak sekata untuk memberi kekuatan kepada struktur salur xilem supaya tidak ranap.
Okey, oleh daya tegangan dan perubahan tekanan yang terhasil apabila air bergerak melaluinya. Jadi kalau soalan tanya penyesuaian yang ada pada salur dinding dia mempunyai penebalan lignin yang tak sekata. Tujuannya untuk memberi kekuatan kepada struktur salur xylem tu supaya dia tidak ranap. Oleh kenapa dia memberi kekuatan kepada salur xylem ni? Sebab ada daya tegangan. Okey, dia ada daya tegangan dan perubahan tekanan yang terhasil apabila air bergerak melaluinya. Jadi bila dah ada penebalan lignin, maka dia salur xylem tu dia ada kekuatan supaya tidak ranap lah oleh daya tegangan dan juga perubahan tekanan tadi. Okey, seterusnya menyokong pokok daripada lenturan. Okey, seterusnya kita lihat terakit. Ini dia terakit ya. Okey, ini struktur terakit. Okey, dinding sel terakit juga mempunyai penebalan lignin dan liang untuk membenarkan pergerakan air ke sel terakit bersebelahan. Maknanya sel terakit bersebelahan ni pergerakan air melaluinya. Jadi dia ada liang-liang di bahagian dinding tu. Okey, seterusnya penyesuaian struktur tiub tapis dan sel rakan dengan pengangkutan bahan organik. Okey, tisu phloem. Okey, tisu phloem mengangkut dan mengagihkan sebatian organik terlarut seperti sukrosa, asid amino dan hormon tumbuhan ke seluruh pokok. Okey, tisu phloem merupakan sel hidup. Tadi xylem tisu bukan hidup ya, tisu mati. Jadi tisu phloem ni sel hidup kerana tisu phloem mempunyai sitoplasma. Mari kita lihat gambar rajah 4.5. A ni merupakan mikrograf keratan rentas batang dan B ni merupakan struktur xylem. Ini xylem. Phloem. Okey, ini phloem. Yang ni sel rakan. Ini dia tiub tapis. Okey, dan ni sel rakan. Okey, sel rakan. Baiklah. Bagaimanakah tiub tapis dan sel rakan disesuaikan dengan fungsinya? Tiub tapis tidak mempunyai nukleus, ribosom dan vakuol. Hal ini memudahkan sukrosa melalui tiub tapis dengan lebih mudah. Jadi bila dah tak ada nukleus, ribosom dan vakuol, jadi dia banyak ruang lah kan. Maka sukrosa boleh melalui tiub tapis dengan lebih mudah. Di kedua-dua hujung tiub tapis, terdapat pelat tapis yang mempunyai liang yang membolehkan sebatian organik mengalir dari satu tiub tapis ke tiub tapis seterusnya. Sel rakan mempunyai mitokondria. Okey, nak-nak kalau cikgu sebut saja mitokondria ni ataupun mitokondrion, komponen ini membekalkan tenaga ATP. Jadi apa fungsi dia? Dia membekalkan tenaga ATP untuk mengangkut sukrosa dari daun melalui tiub tapis secara pengangkutan aktif. Jadi bila tenaga menghasilkan ataupun menggunakan tenaga, so ini merupakan pengangkutan aktif. 4.2 Pengangkutan air dan garam mineral. Air sangat penting untuk pertumbuhan pokok kerana air membantu untuk menggerakkan garam mineral dari dalam tanah ke batang dan juga daun. Air membantu untuk memberi kesegahan kepada sel-sel tumbuhan supaya pokok menjadi segar. Laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun dibantu oleh tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan tekanan akar. Nanti cikgu terangkan satu persatu. Okey, baiklah anak-anak, cuba perhatikan rajah 4.6 di mana terdapat tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan juga tekanan akar. Okey, mari kita lihat dulu rajah ini. Terdapat anak panah ke atas ni
Ini menunjukkan arah pergerakan air di mana pergerakan air arahnya daripada keupayaan air tinggi ke keupayaan air rendah. Okey, petunjuk yang berwarna merah ni, arrow berwarna merah merupakan pergerakan air. Di sini ada arrow berwarna merah. Bermaknanya air kalau kat sini dia keluar. Okey. Okey, kita lihat dulu bahagian ini. Okey, bahagian ini. Cikgu start daripada keupayaan air tinggi di mana tekanan akar dulu ya. Kawasan keupayaan air tinggi. Okey, di sini terdapat tekanan akar. Kita kenali sebagai tekanan akar, di mana dia menggerakkan air dari tanah ke dalam salur xylem akar secara osmosis. Maksudnya di sini, air di dalam tanah akan masuk ke dalam, akan meresap masuk ke dalam salur xylem akar secara osmosis. Jadi anak panah ni yang ditunjukkan ni, air meresap masuk ke dalam xylem akar. Okey, jelas ya? Kita lihat pula di bahagian ni. Okey, tengok arrow ni ditunjuk dekat bahagian batang kan? Okey, ini merupakan tindakan kapilari. Tindakan kapilari yang terhasil daripada daya lekatan dan daya lekitan molekul air menggerakkan air ke atas melawan tarikan graviti di dalam batang pokok. Memanglah kan kalau cikgu tunjuk kat sini arah pergerakan air daripada bahagian bawah ke atas kan. Jadi dia menentang melawan tarikan graviti. So, ada satu daya yang kita kenali sebagai daya lekatan dan daya lekitan yang boleh menggerakkan air ke atas. Tengok arah pergerakan air ni yang warna merah ni. Okey, air bergerak ke atas di dalam salur xylem melalui daya lekatan dan daya lekitan. Tak apa anak-anak, nanti cikgu terangkan daya lekatan dan daya lekitan tu macam mana. Okey, dekat slide yang seterusnya nanti. Okey, seterusnya ada satu lagi iaitu tarikan transpirasi. Tengok anak panah ni ditunjuk pada bahagian daun. Okey, jadi tarikan transpirasi terhasil apabila air yang tersejat melalui stoma kan kat daun tu menarik air dari dalam daun. Tengok ni anak panah ni. Okey. Ada stoma di sini. Kemudian wap air keluar di sini. Anak panah keluar kan? Itu maksud dia, tarikan transpirasi. Okey, baiklah. Mari kita lihat bagaimanakah air bergerak dari dalam tanah ke salur xylem. Okey, ini rajah 4.7 menunjukkan pergerakan air dari dalam tanah ke salur xylem. Okey, ini zoom dari sistem akar tumbuhan. Bila kita zoom, kita dapati ini ialah air. Cikgu dah terangkan tadi kan, air meresap masuk ke dalam akar rambut secara osmosis. Okey, petunjuk ni pergerakan molekul air, pergerakan air. Okey, petunjuk arrow warna merah ni. Okey, air diserap oleh sistem akar menerusi rambut akar ke xylem akar. Yang ini merupakan partikel-partikel tanah. Okey, di sini ada arrow yang warna merah. Okey, menunjukkan vakuol sel rambut akar menuju ke epidermis. Apa yang tuju tu? Maknanya air bergeraklah daripada vakuol sel akar rambut, daripada tanah pergi ke nombor 1 ni, vakuol sel akar rambut, kemudian pergi ke epidermis. Lepas tu nombor 3 ni cortex. Okey, keempat endodermis. Keempat ni endodermis. Yang warna kuning ni merupakan pericycle dan akhir sekali dia menuju ke xylem. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 ni cikgu akan terangkan satu persatu. Baiklah anak-anak, cikgu ambil gambar ni lagi sekali. 1 hingga 5 ni. Okey, sambil perhatikan gambar rajah, sambil melihat penerangannya. Okey anak-anak. Nombor 1 di sini ya, di sini. Keupayaan air di dalam sel rambut akar lebih rendah berbanding keupayaan air di dalam tanah. Jadi dia ada perbezaan keupayaan air. Ini disebabkan kerana ion mineral dipam secara aktif oleh sel rambut akar ke dalam vakuol sel rambut akar, menjadikan subsel rambut akar mempunyai keupayaan air rendah
berbanding di dalam tanah. Itu berlaku. Kenapa? Kalau orang tanya kenapa keupayaan air di dalam sel rambut lebih rendah berbanding keupayaan air di dalam tanah, anak-anak boleh cerita tentang ion mineral yang dipam secara aktif oleh sel akar rambut ke dalam vakuol sel rambut akar. Okey. Menjadikan sub-sel rambut akar mempunyai keupayaan air rendah berbanding di dalam tanah. Okey, cikgu streskan balik di sini ya. Kita guna sel rambut akar, bukan sel akar rambut. Okey, sel rambut akar. Okey. Seterusnya. Nombor 2 ya, nak-nak. Nombor 2 dekat bahagian epidermis ni. Okey. Air dari tanah meresap masuk ke dalam sel rambut akar dan sel epidermis akar secara osmosis. Okey, dia akan meresap masuk ke dalam sel rambut akar. Okey, ketiga di bahagian ni, bahagian korteks. Okey, keupayaan air tinggi dalam sel-sel rambut akar menyebabkan air meresap dari sel rambut akar ke sel korteks secara osmosis. Kemudian keempat, ini bahagian endodermis. Keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan. Okey, dia akan menyebabkan osmosis tu berlaku secara berterusan. Maknanya pekat, kemudian cair, pekat, cair. Maknanya macam tu. Keupayaan air tinggi, keupayaan air rendah secara berterusan sehinggalah merentas lapisan korteks, endodermis dan perisikel. Okey, yang kelima iaitu xilem ya. Xilem. Okey, hal ini mewujudkan tekanan akar yang menolak air ke dalam salur xilem akar dan seterusnya ke dalam salur xilem batang. Daripada salur xilem dekat bahagian akar sampailah ke salur xilem di bahagian batang. Okey, baiklah. Tadi cikgu ada terangkan pergerakan molekul air dalam salur xilem di bahagian akar ke salur xilem di bahagian batang kan? Okey, jadi sekarang kita lihat bagaimana pula pergerakan air di dalam salur xilem dekat bahagian batang pula. Okey, pergerakan air dalam salur xilem batang dan juga daun tumbuhan. Bagi tumbuhan yang tinggi, tekanan akar tidak dapat menggerakkan air ke bahagian daun, terutamanya pucuk. Oleh yang demikian, pergerakan molekul air di dalam salur xilem batang turut dibantu oleh tindakan kapilari xilem yang dihasilkan oleh daya lekitan dan daya lekatan. Okey, cikgu underline sikit kat sini. Daya lekitan dan daya lekatan serta tarikan transpirasi. Okey. Daya lekitan dan lekatan menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air secara berterusan di dalam salur xilem batang. Okey, mari kita lihat gambar rajah ni. Okey, ini merupakan pergerakan air dalam salur xilem batang tumbuhan. Okey, kita zoom di sini, kita dapati ada dinding xilem kat sini. Okey, dan ini adalah molekul air. Okey, apakah maksud daya lekitan dan daya lekatan tu? Daya lekitan adalah daya yang wujud antara molekul air. Maknanya, molekul air dengan molekul air. Yang dot air, dot air. Dot ni merupakan daya lekitan. Faham ya anak-anak? Manakala daya lekatan pula molekul air dengan dinding xilem. Maknanya daya lekatan yang wujud antara molekul air dengan dinding xilem. Jadi, daya inilah yang menyebabkan, yang menggerakkan air secara berterusan di dalam salur xilem batang. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okey, tengok pergerakan air, petunjuk dia ni, pergerakan air.
Okey, semasa transpirasi berlaku, air meresap keluar sebagai wap air. Okey? Air meresap keluar sebagai wap air dari ruang antara sel ke persekitaran melalui stoma yang terbuka. Ini dia stoma anak-anak. Okey? Stoma yang terbuka menyebabkan wap air terbebas ke persekitaran secara transpirasi. Okey? Sel-sel mesofil berspan kehilangan air dan menjadi keupayaan air rendah terhadap sel-sel bersebelahan. Molekul air dari sel-sel berhampiran akan meresap secara osmosis ke sel-sel mesofil berspan. Pergerakan ini menghasilkan daya. Okey, daya yang kita kenali sebagai tarikan transpirasi. Di mana tarikan transpirasi ini yang menarik molekul air dari dalam saloxylem daun untuk bergerak keluar daun. Okey, mari kita lihat eksplorasi bio. Okey, ada satu istilah di sini, laluan simplas dan laluan apoplas. Apa benda ni? Baru pernah dengar kan? Laluan simplas dengan laluan apoplas ya. Okey, tengok di sini gambar yang 1 hingga 5 tadi kan. Ada akar rambut, ada epidermis, kemudian ada endodermis, kemudian silinder vaskular, lepas tu ada saloxylem. Kemudian ada jalur Casparian. Okey, dan ini merupakan membran plasma. Okey, kita lihat dia punya penerangan dia. Pergerakan air dari sel-sel akar ke xylem boleh berlaku melalui dua laluan, iaitu laluan simplas. Apa maksud simplas? Iaitu air bergerak melalui sitoplasma. Dia guna perkataan simplas. Okay? Sitoplasma dan plasmodesmata. Okay? Plasmodesmata. Okay? Simplas. Laluan apoplas pula merupakan air bergerak melalui ruang antara gentian selulosa. Air bergerak melalui ruang antara gentian selulosa, okey, dinding sel. Dia ada gentian selulosa kan di dinding sel kan? Jadi itu dikenali sebagai laluan apoplas. Okey, oleh sebab dinding sel-sel di lapisan endodermis mempunyai jalur Casparian yang tidak terlap air, pergerakan air tidak dapat berlaku melalui laluan apoplas tetapi melalui simplas. Okey? Yang warna biru ni laluan simplas, yang warna merah ni merupakan laluan apoplas. Okey? Sampai ke xylem juga. Okey, dia sampai ke xylem juga akhirnya. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, gutasi. Gutasi dalam tumbuhan. Apa ni gutasi ni? Okey? Gutasi ni ialah rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan bahagian stoma. Dia tak melibatkan bahagian stoma. Okey? Akibatnya daripada tekanan akar yang tinggi. Itu berlaku gutasi. Iaitu rembesan titisan air melalui struktur khas. Okey? Dia berada di hujung urat daun. Okey? Kemudian, ini gambar fotonya. Okey? Di hujung-hujung ni. Okey? Ini gutasi. Gutasi ni berlaku apabila tekanan akar adalah tinggi dan kadar respirasi rendah. Bila masa tekanan akar tinggi dan kadar transpirasi rendah? Bila? Okey? Keadaan ini selalunya berlaku pada waktu malam ataupun pada awal pagi. Apabila udara persekitaran mempunyai kelembapan yang tinggi dan suhu persekitaran yang rendah. Tekanan akar, dia akan menolak air ke bahagian daun dan juga pucuk tumbuhan. Okey anak-anak, ini gambar apa ya?
Tadi gutasi kan? Ini berselerak di tepi di bahagian permukaan daun. Dekat spider punya web pun dah ada. Sarang laba-laba pun ada. Ini kita panggil apa? Gutasi juga ke? Apa dia ni? Ini dikenali sebagai embun. Okey, embun ni gutasi ke? Embun ni ialah air dalam bentuk titik-titik kecil yang kelihatan pada objek nipis dan terdedah pada waktu pagi, atau petang. Objek tersebut menyejuk pada waktu malam. Apabila menyejuk, lapisan nipis udara di sekeliling objek akan menyejuk juga. Ini menyebabkan wap air terkondensasi pada objek. Jadi, jangan kata embun tu gutasi. Ini salah. Okey, baik, seterusnya. Perbandingan antara gutasi dengan transpirasi. Okey, ini merupakan persamaan dulu ya. Gutasi iaitu transpirasi. Kedua-dua proses berlaku di bahagian daun. Memanglah kedua-duanya memang berlaku dekat bahagian daun. Dan kedua-dua proses ini melibatkan kehilangan air yang kekal dari tumbuhan. Dia akan gutasi dan transpirasi ni, kedua-dua ni dia akan menghilangkan air, proses kehilangan air. Kita lihat perbezaan dia. Ini dia perbandingan ataupun perbezaan bagi gutasi dan juga transpirasi. Kita lihat perbezaan pertama. Gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Transpirasi berlaku pada waktu siang, panas dan berangin. Gutasi hanya berlaku dalam tumbuhan herba. Transpirasi berlaku dalam semua tumbuhan. Air terbebas dalam bentuk titisan air bagi gutasi. Transpirasi pula, air terbebas dalam bentuk wap air. Jadi kalau nampak dengan mata kasar tu titisan air tu gutasi lah. Kalau transpirasi dalam bentuk wap air. Air terbebas melalui struktur khas di bahagian urat daun. Ini gutasi. Manakala transpirasi, air terbebas melalui stoma. Gutasi tidak melibatkan stoma ya anak-anak. Dia ada struktur khas. Seterusnya, gutasi berlaku apabila tekanan tinggi. Manakala transpirasi dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma. Dan akhir sekali, gutasi membebaskan air yang kaya dengan mineral. Transpirasi pula membebaskan molekul air yang tulen sahaja. Baiklah. Seterusnya, kita lihat keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan gutasi. Kalau kita kata gutasi dan transpirasi ni boleh merupakan proses kehilangan air. Tapi apa kesan kalau tumbuhan tidak menjalankan transpirasi dan juga gutasi? Kita lihat dulu tumbuhan yang tidak menjalankan gutasi. Kesannya ialah, pertama, tanpa gutasi, tekanan akar yang efektif tidak dapat dikekalkan. Oleh itu, proses penyerapan air oleh sel rambut akar. Sel rambut akar akan terganggu di dalam persekitaran kelembapan relatif yang tinggi. Tanpa gutasi, bahan kumuh tumbuhan tak dapat disingkirkan. Sekiranya gutasi tidak berlaku, tekanan di dalam urat daun akan menjadi tinggi dan menyebabkan urat daun pecah. Daun akan terdedah kepada jangkitan patogen dan akhirnya gugur. Kemudian kita lihat pula kesan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi. Pertama, tanpa transpirasi, suhu optimum tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Kenaikan suhu dapat menyah-aslikan enzim dan mengganggu proses biokimia seperti fotosintesis dan respirasi. Penting transpirasi tu. Tanpa transpirasi, ion mineral seperti ion kalium
tidak dapat diangkut dari akar ke daun untuk fotosintesis. Tanpa transpirasi juga, pengangkutan air ke seluruh pokok akan terganggu. Maka, tumbuhan akan layu. Tumbuhan boleh mati selepas jangka masa yang lama. Itu dia kesan tumbuhan sekiranya tidak menjalani transpirasi dan juga gutasi. Okey, baiklah anak-anak. Sekian dahulu video cikgu pada kali ini. Kita akan jumpa lagi bahagian yang kedua, bab 4. Okey, dalam biologi tingkatan 5 KSSM. Okey, sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe video cikgu dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila cikgu mengupload video yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.